Kita masih lagi dalam kemeriahan sambutan Hari Raya dalam bulan Syawal. #Raya Norma Baharu. Jadi untuk kita memeriahkan ekspresi selebriti kita kali ini dalam Selamat Pagi Malaysia, kita nak perkenalkanlah seperti yang kita janjikan tadi. Selebriti yang pertama bersama kita di stage Selamat Pagi Malaysia, Liza Hanim. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Cantik. Semua wanita-wanita jelita. Alhamdulillah. Saya beruntung diapit wanita-wanita yang jelita hari ini. Juga bersama dengan kita hari ini Datin Rebecca Nurul Islam dan juga ini salah seorang yang juga aktif bersama dengan kita. Betul. Daripada boleh masuk studio, lepas tu tak boleh masuk dia secara online, ni masuk balik dengan kita masuk dalam lagi. studio. Kita bersama dengan Dr. Nurianti Jali, merupakan Fellow Perancangan Media dan Informers Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Marayu ITM. Okey. Ini Sarawak dari Johor. Selangor. Sarawak. Jadi, Oh, ya ke? Sama encik suami saya. dengan Encik Suami. Tahun lepas beraya di Kuching. Ya, betul. Tahun ni sepatutnya beraya di Di Johor Bahru. tapi tak apalah, tahun depan lah kot. Marah dia, tak boleh. Kena ikut giliran juga tahun depan. Tapi itulah sebab sekarang ni kalau kita lihat tadi sebelum kita bermula, anak-anak kita yang masih kecil, mereka antara insan-insan yang gembira kalau tibanya perayaan terutama raya baru-baru ini. Tapi disebabkan oleh norma baharu ini, kita lihat sebenarnya satu suasana yang sangat berbeza. Jadi kita mungkin boleh dengarkanlah pendapat daripada insan-insan yang terkesan disebabkan oleh raya tak boleh balik kampung ni. Kita nak dengar dululah bersama dengan Dr. Nurianti kita, sebab kalau raya selama ini kita tahu ia bermakna meriah, ramai. Tapi sekarang ada yang sorang-sorang, ada yang pagi-pagi dah menangis di bucu katil, saya tak tahu bucu apa lagi. Jadi mungkin bagi doktor lah suasana raya tahun ini dengan norma baharu ini. Suasana Hari Raya tahun ini memang kita sendiri rasai, especially kepada kita yang merantau mencari rezeki di negeri lain. Dan saya sebenarnya ada dah belikan tiket untuk balik, tetapi dah dapat notifikasi daripada Sarawak State Government 14 hari kuarantin, terpaksa tarik baliklah sebab cuti habis kan. Jadi kita harus lebih what we call have sense of understanding, kerana keadaan ini bukan akan berlaku selamanya. Dan kita mengambil langkah untuk tidak bergerak merentas negeri ini adalah sebagai salah satu langkah tindakan sosial kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah anggaplah sebagai pengorbanan kita untuk membantu kerajaan, untuk membantu frontliners kita untuk mengekang penyebaran COVID-19 ini. Jadi kita tak perlu, mungkin sedihlah kita tak biasa raya tak ada mak kan. Kita tak pernah tak tengok, tak salam mak. Tahun ni kita Zoom, kita WhatsApp call dan sebagainya. Tetapi walaupun jarak fizikal kita itu jauh, tidak bermaksud kita punya relationship itu jauh. Jadi cara kita itu menggunakan media sosial, tengok kawan-kawan kita upload gambar, call mak kita melalui WhatsApp dan sebagainya adalah salah satu cara untuk merapatkan jurang fizikal itu. Itu untuk orang dewasa. Kita yang dewasa ni pun bersedih. Lagi-lagilah kanak-kanak. Kita nak tahu jugalah pandangan golongan ibu ni. Selalunya hari raya ni hari yang paling gembira lah. Kanak-kanak yang paling excited, paling teruja nak sambut hari raya ni. Jadi macam mana nak didik anak-anak bahawa tahun ni raya kita norma baru, berbeza, tak boleh nak pergi rumah-rumah jiran-jiran untuk kutip duit raya ni. Betul, macam saya sendiri, saya ada 5 orang anak, dan antara perkara pertama yang anak saya yang kecil, yang besar, yang form 5 tu dia tak berapa, dia faham. Tetapi yang skor rendah ni, kenapa tahun ni tak berjalan ke? Kenapa? Lepas ni kita nak pergi mana? Duduk rumah. Kenapa? Walaupun mereka dah melalui PKP, dah melalui PKPB, mereka faham yang kita sedang berdepan dengan ancaman COVID-19. Tetapi bila sampai hari raya, mereka ada satu ekspektasi yang mengatakan bila hari raya kita kena pergi ziarah, diorang nak kutip duit raya, nak makan macam-macam kan. Jadi kena explain lagi, kita tak boleh, kita masih lagi COVID-19, cakap benda senang je, COVID-19 rata-rata dekat luar tu masih bahaya, tak boleh keluar, tak boleh ke mama, tak boleh, kita kena cakap dalam bahasa yang simple. Walaupun dalam hati ni pun kita tetap rasa ada sayu, walaupun sayu tu tetap ada ya Becca, walaupun saya orang Selangor, walaupun saya duduk dengan mak, tetapi dia punya, kita rasa sayu tu kerana
kita faham dan kita sedar kita dalam keadaan yang sangat-sangat berbeza. Dan ramai juga kawan-kawan dan sahabat yang sedang berdepan dengan perasaan yang bercampur bau, tak dapat bersama dengan keluarga. Jadi apa yang kita boleh buat untuk membahagikan mereka juga at the same time. Datin pun ada cara juga kan untuk menceriakan hari raya anak-anak. Okey, macam saya sebenarnya anak saya total 8 orang So jadi anak-anak memang terkesan. Sebab saya this is my first time beraya di Kuala Lumpur. Saya tidak pernah balik tidak pernah tak balik kampung. So like macam tahun lepas saya beraya di Kuching Sarawak belah suami. So tahun ni adalah giliran saya tu, suami kata bukan rezeki. Geram je dengan orang Sarawak ni. Lepas tu saya kata boleh tukar tak change tahun depan. Oh no. Dia Brought forward. Tapi dia tak nak kan, tapi tak apalah. So tapi dekat anak-anak memang terkesan dari segi anak-anak yang umur 7 tahun, 8 tahun macam Anggun Anggrek. Mami, why tak boleh keluar? Kenapa tak boleh balik kampung jumpa cousin, rindu cousin. Selalu raya kita dengan cousin. Lepas tu dia kata COVID-19 bahaya, dangerous. Betul tak? I hate COVID dia tu. I hate COVID mami dia cakap macam tu kan. So I cakap macam mana kan? So ada tadi kita buat aktiviti pagi raya, kita bergambar, buat TikTok lah, menari lah, happening lah, buat happening Ni dia kan. gambar sekarang ni Datin. Tadi gambar pakai baju warna ungu. Semalam. Raya pertama Raya semalam. Raya pertama hijau. Hijau. Lime green, raya kedua merah, raya ketiga purple. So anak-anak ni actually dia kena ada aktiviti. Kalau kita ada aktiviti as a mother, kita dekat rumah kita kena buatlah macam-macam aktiviti lah. Dia rasa macam seronok apa semua. Okeylah tu kan. Cuma pendapatan mereka tahun ini kurang lah. Tak ada pendapatan. Tak boleh nak pergi beraya. Cuma sekarang kalau kita lihat anak-anak ini mungkin mudah untuk kita beri pemahaman kepada mereka bahawa mereka tidak boleh keluar dan sebagainya. Tapi itu waktu raya saja. Tapi selepas ini kehidupan kita kena fikirkan apa yang kita perlu lakukan selepas ini. Sebab PKPB ini pun sampai 9 Jun bagi doktor, apa perkara yang kita perlu dalami dalam kita nak menghadapi COVID-19 ini untuk masa yang akan datang. Sebab dengan norma baharu ini kita sudah lagi tidak boleh memandang ke belakang dan mengamalkan norma yang lama kerana kita perlu berubah. Perubahan ini mungkin sukar tapi dalam tempoh beberapa hari ini dah nak masuk 70 hari PKP dan PKPB, kita lihat masyarakat sudah semakin memahami. Doktor rasa bagaimana? Jadi pada pendapat saya kita harus mengekalkan apa saranan-saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana informasi itu semua telah diberikan. Dan cuma yang tinggal sekarang adalah kita untuk melatih diri sendiri untuk lebih berdisiplin. Tak ada yang luar biasa yang mereka minta, cuma jarakkan jauh sikit daripada orang. Jangan dekat-dekat dan basuh tangan selalu dan pastikan kebersihan itu dijaga. Dan saya sendiri bila saya keluar pergi shopping untuk grocery beli barang-barang rumah, kadang-kadang saya lihat ada yang masih memandang enteng sebab mungkin mereka melihat kita punya kes itu sudah menurun walaupun sekarang meningkat tetapi melibatkan migran, bukan di luar di kawasan luar kawasan tahanan tempat tahanan itu. Jadi mereka memandang enteng. Jadi saya ada sedikit tekilan kerana kita dah lakukan pelbagai untuk menurunkan kes tu kan. Ada yang kalau dekat shopping mall rapat sangat dengan bila kita tegur buat muka pula. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi kita nak pastikan orang-orang kita ini mengambil langkah yang lebih aktif dengan memahami kita punya tanggungjawab tu. Jadi latihkan diri sendiri untuk lebih berdisiplin. Kalau kita tak lakukan seperti saranan Kementerian Kesihatan, DG kita yang dah hari dah memesan pelbagai. Dah berbuih memesan. Kalau kita tak buat, kita sia-sialah semua yang telah kita lakukan sebelum ni. Macam raya sebelum ni kita boleh menziarahi dan sebagainya kan. Jadi raya norma baharu ni ramai yang menggunakan memanfaatkan aplikasi teknologi canggih sekarang ni. Guna WhatsApp, Zoom dan sebagainya. Macam Liza Hanim dan juga Datin, macam mana? Memang untuk betul. berhubung orang tersayang. Pada pagi Aidilfitri selepas kita solat sunat dan sebagainya dah siap-siap, kita dah setting dengan the whole family. Pukul 11.30 Zoom ya. 11.30 so link dah ready and what not. Kita siap makan. Pasal biasanya di meja makan lah kita nak bercerita dan sebagainya kan. Jadi kita siapkan makan atas meja, letak laptop dekat depan.
klik to home because pada tahun ini juga sebenarnya adalah tahun pertama saya dan juga suami beraya tanpa ayah. Jadi kami dah jadi menjadi wakil kepada keluarga lah, kepada keluarga besar. Arwah ayah ada 10 orang adik-beradik. Jadi bayangkan Zoom ada 10 window. 10 window. Jadi mula-mula macam kat rumah macam biasa kan, pasal semua tak mute. Boleh dengar macam-macam. Ya betul. Jadi kemeriahan tu walaupun jauh tapi masih dapat dirasai. Dia punya detik-detik sayu bila kita memohon ampun dan maaf tu masih terasa walaupun tanpa sentuhan. So basically ia boleh dilakukan dan ini seperti yang doktor kata tadi, sebenarnya adalah satu pengorbanan kita. Pengorbanan kita untuk kita dapat kembali seperti sebelum-sebelumnya. Jadi memang saya pun sangat-sangat berharaplah kepada semua rakyat Malaysia agar kita buat masa terdekat ini kita cuba. Kita cuba dan kita harus lakukan. Kita harus lakukan saranan apa yang telah disarankan oleh pihak kementerian dan itu dia sekarang ni. Menyanyi lagu raya sekali pada waktu tu. Masa ni kita memang tengah nyanyi lagu raya tu, you tengok kita all the windows, all pakcik-pakcik dah Menyanyi beramai-ramai. Nyanyi ramai-ramai. Pitching kita laut cuba, pitching laut tak apa. Kita cuba nak tutup tangan serentak, tak dapat-dapat. Of course kan. Jadi itu satu kemeriahan. Jadi satu kemeriahan yang kita boleh buat. Dan kita tidak boleh mengatakan kita jauh, jadi hubungan tu tak rapat. Tidak, teknologi tu ada. Itu keseronokannya. Kita gunakan. Macam Natin pula, orang yang pertama kali beraya di perantauan. Betul, rasa memang different sangat raya KL ni. Saya memang dah berangan, dah imagine raya tahun ni nak buat apa, aktiviti dengan anak-anak dan juga anak buah kan. Macam saya, anak-anak buah saya panggil mami. Jadi diorang kalau tak ada I, diorang macam merasa raya tu tak lengkap. Memang I akan buat organize raya pertama, anak-anak budak-budak buat apa semua. So nak dijadikan cerita sama macam Kak Liza, raya tahun ni saya tiada bapa. So jadi nak dijadikan cerita juga, ibu saya memang 2 minggu Kuala Lumpur, 2 minggu JB. Tapi tempat-tempat masa MCO tu dia berada di Kuala Lumpur. So rezeki kita orang adik-beradik saya 8 orang. So rezeki kita orang yang 4 di Kuala Lumpur, 4 di JB, dia ada mama. So jadi rezeki saya lah, mama saya tersekat di Kuala Lumpur masa tu, tak dapat balik Johor. So jadi kita yang 4 beradik ni dapat beraya, so kita Zoom dengan adik-beradik yang lain, dengan cucu-cucu mama yang lain dekat Johor Bahru. So macam mama dia agak sedih jugalah kan, sebab anak-anak yang lain dia tak ada kan. So jadi bersalaman dengan ibu tu tak ada, tapi tak apa, macam Kak Liza kata, malam raya bunga api je, malam raya bunga api tu je kita dah tunjuk dah. Zoom dekat atas kereta, letak kita main bunga api. Main sama-sama lah tu. Yang kat Johor pun main, anak saya pun main, yang anak buah dekat Johor pun main. So kita terpaksa macam tu lah kan. Sebab apa? Sebab kita kena melindungi orang yang kita sayang. Betul. Anak-anak, keluarga. Walaupun sedih tapi tetap kita kena meriahkan demi anak-anak. Even larangan pun dah dikeluarkan oleh nenek saya. Tak payah datang rumah. Pasal Jangan datang. Kami dalam satu daerah, jadi raya pertama memang boleh ziarah kan. Tetapi nenek sendiri cakap, tak payah, duduk rumah aja. Tak payah ziarah, tak payah datang. Jadi kita pun faham pasalnya ada warga emas dan ini semua adalah golongan-golongan berisiko. Sama juga macam ibu saya dan sebagainya. Jadi kita yang jadi satu kesusahan sikitlah apabila kita cuba hendak menyampaikan kepada orang lain, tak payah datanglah kan. Pasal kita orang Melayu, cara paling halus yang kita kan orang Melayu kan, jadi sangat-sangat penuh dengan sopan santun dan kalau boleh tak nak kecilkan hati kan. Tetapi alhamdulillah semua memahami dan mereka semua akur dengan saranan yang telah diminta. Cuma bagi doktor lah, sebab sekarang ni apabila ada MCO ni, ada PKP ni, bila kita tidak boleh ke mana-mana, baru kita timbul rasa menghargai itu. Sebab sebelum ini mungkin kita culas dan kita tidak fikirkan tentang kebersamaan kita dengan insan tersayang. Sebab kita tahu kita boleh jumpa, nak pergi balik nak ke Kuching, kita naik je penerbangan, boleh balik bila masa. Tetapi bila berlaku perkara ini, baru kita tahu betapa berharganya insan-insan tersayang kita dalam kita nak berhadapan dengan situasi ini. Kita tak balik sebab kita sayang mereka sebenarnya. Doktor. Betul statement yang dibuat Syafiqah tadi betul. Kalau kita tak balik itu sebab kita nak menjaga kesihatan nenek. Contohnya saya ada nenek yang berusia 80 lebih dekat rumah. Kalau saya balik tu entah penyakit apa yang saya bawa dekat rumah kan, saya teruskan untuk balik ke Miri. Jadi kita seperti yang saya katakan sebelum ini tadi adalah apa yang kita lakukan ini adalah sebenarnya kena datangkan dengan rasa ikhlas. Kerana benda ni kita melakukan tanggungjawab sosial kita. Kalau kita tak nak fikir panjang pun kita fikirlah kita punya ahli keluarga sendiri. Kalau kita merentah
presentasi, kalau tak pasti kalau ada antara kita ada lihat satu meme yang viral dekat dalam media sosial yang mengatakan kalau kita merentas negeri itu, kita akan menghadiahkan orang dengan COVID-19. Walaupun memang bukan 100% accurate, tetapi kita seolah-olah kita itu menjadi tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan kepada keluarga kita sendiri. Jadi pesanan saya kepada rakyat Malaysia, anggaplah itu adalah sebagai tanggungjawab kita. Susah sedikit, sekejap sahaja sementara kita menunggu vaksin itu supaya kita tak menyusahkan ataupun ada benda yang kita sesalkan nanti. Memudaratkan orang lain. Okey, kita nak bagi peluang kesempatan kepada tetamu kita untuk memberi ucapan Hari Raya kepada mungkin kita mulakan dengan anak perantau kononnya lah. Beranak Ingat ni, ya Allah. Saya Liza Hanim ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Sahabat Pagi Malaysia kerana mengundang dan memberi kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh ahli keluarga Haji Abdul Razak, Haji Abdul Halim, Haji Tahir, Muhammad Samsudin dan juga semua sahabat andai yang saya kasihi. Jauh di mata, dekat di hati sentiasa dan jaga diri. Tolong jaga diri masing-masing. We love you so much. Okey, kita bagi ruang kepada Liza untuk ke sana, bersedia untuk menyampaikan satu lagu selepas ini. Kita bagi ruang juga kepada Datin untuk ucapan raya, silakan. Okey, kepada yang mengenali saya, Rabiqah Nur Ali Islam Binti Ahmad, selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada saya sekeluarga, kepada keluarga dekat Johor sana. Oh my God, rindu sangat-sangat. Dan anak-anak mami dekat rumah tengah tengok mami. Okey, you know now is very dangerous. COVID-19, see all people talk about COVID-19. So you guys kena tahu kenapa kita tak balik Johor, disebabkan COVID-19. So selamat Hari Raya untuk semua sekali. Semoga hari kita hari yang baik-baik. Berdoa sentiasa, insya-Allah dipermudahkan dan Allah mengangkat sakit tu jauh-jauh nanti, insya-Allah. So kita kena doa sekarang ni, kena doa banyak-banyak. Betul. Amin. Ringkas daripada doktor. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada family yang berada di Sarawak. Sampai raya mami, sampai raya bapa, sampai raya mak. Dan juga kepada mentua saya yang berada di Betangga Sarawak. Selamat Hari Raya kawan-kawan semua. Maaf zahir batin, stay safe. Okey. Kesemuanya sekali, kita akan dengarkan lagu persembahan daripada Liza Hanim selepas ini. Kita pun dah sampai ke pengakhir siaran Selamat Pagi Malaysia hari ini. Ada banyak lagi menanti anda selepas ini, esok tentunya. Dan jangan lupa kita akan dengarkan nanti pengumuman daripada KP Kesihatan untuk mengetahui tentang kes kumulatif pada hari ini pula. Jadi sekian dahulu, saya Margaret Gambang. Saya Munawar Azmi.